Ini adalah rancangan Sembang Tengah Malam. Jangan terlalu taksub ataupun percaya apa yang diceritakan oleh tetamu-tetamu undangan. Semoga terhibur. Terima kasih kerana menonton Sembang Tengah Malam. Like, share dan subscribe ke Sembang Tengah Malam. Selamat menonton. Alright, apa khabar semua? Assalamualaikum, salam sejahtera, salam malam, selamat malam, selamat pagi. Terima kasih kerana menonton Sembang Tengah Malam. Pada malam ini kita ada Mai Magat. Kita akan bawa tetamu. Nama dia Mai Magat. Tunggu sebentar ya. Alright. Ini dia Mai Magat. Apa khabar? Aunty Mai. Okay, apa khabar Mai? Okay, kita straight to the point. Tanpa membuang masa, kita terus. Alamak, lupa on mic lah. Cakap intro sikit. Dah boleh cakap bang. Dah boleh. Assalamualaikum semua. Selamat mendengar. Cerita ini semua bukan rekaan, semua berdasarkan pengalaman. Wah, Ya? Harap maklum. Jangan terlampau taksub. Kisah-kisah yang anda dengar apa je. Okay. Okay Mai, take it over. Okey. Hari ini saya ada 8 lebih kurang 9 cerita yang berdasarkan misteri dan ada yang takut jadi anggap ia sebagai misteri sajalah ya. Boleh. Okey, jadi kita ada 2 cerita dulu. Ini berdasarkan pengalaman peribadi rakan baik saya, Kak Su, semasa bercuti di kampung halamannya. Baiklah. Kak Su, hai. Terima kasih kerana menonton. Kak Su masih mendengar. Suara Mai tak Baik. dengar. Itu boleh dia Suhaida cakap. Mai, yes, still shout out sikit. Nur Ain pun tengok. Jadi saya mulakan ya. Sila. Okey. Nombor 1, di kampung. Sedang dia bercuti di kampung halamannya pada satu ketika dulu, lebih kurang 11 tahun yang lepas lah. Masa tu mungkin masih zaman anak dara lah. So dah lagi bercuti, ramai-ramai tidur dengan cousin semua. Jadi masa tu Kak Su ni dia masih budak kecil lah, masih macam 11-12 years old mungkin. Dia dengar ada orang ketuk pintu masa dah malam gitu. Taulah dekat kampung halaman suasana sunyi, bunyi cengkerik je kan. Kalau dah malam gitu, itu nanti ada bulan yang kita boleh nampak dengan jelas. Betul tak bang? Betul kan? Lepas tu ada orang ketuk pintu. So bunyi pintu lah So kita boleh imagine budak kecil di belakang ibunya sedang bersembunyi ketakutan. Siapa tu ibu? Lepas tu ada bunyi kucing.
So budak tu pun teringat maybe uncle dia ke yang suka bergurau senda dengan dia masa kecil-kecil gitu. Jadi ibunya cakap dah biar, maybe jangan pedulikan bunyi kucing tu, mungkin pakcik lah Lepas tu dah 5-10 minit bukan pakcik dia, tak masuk-masuk pula pintu tu. Jadi budak yang sedang ketakutan ni cakap, ibu tolong cek lah. Dia pun memejamkan mata dia dan memegang eratkan tubuh ibu dia dengan takut, dan mungkin dia ternangis, saya tak tahulah masa tu. So ketukan dia makin kuat duk 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 duk. Cuba anda bayangkan abang, macam mana dia macam mana budak itu sedang rasa masa tu Ui, sungguh menakutkan ya. Lepas tu hari keesokan hari, budak tu dia dapat tidur lah. Dia tertidur kerana ketakutan. The next day ibu dia cakap, lain kali cakap, kalau kau tak kacau aku, jangan kacau. Aku tak kacau kau, jangan kacau aku. Faham? Jadi dia pun bertanya, kenapa ibu cakap macam gitu? Ibu dia nasihatkan dia supaya lebih kuat lah menghadapi situasi-situasi seperti ini. Jangan lemas semangat sangat. Something like that. Okay? Seram lah untuk budak yang tahap 11-12 tahun mungkin. Okey, lagi satu kisah di kampung sama juga. So kalau kita dah dah united dengan kita ni cousins kan, ramai-ramai cousins reunite, mesti kita ada game yang kita suka main sama-sama cousins kita kan, betul tak? So dekat kampung mungkin usually kita suka main, dah malam kita suka main cerita-cerita hantu, ataupun kita suka main hantu-hantu kan, ataupun camping-camping. Budak-budak sekarang mungkin tak faham sangat lah, tapi kalau dulu-dulu kita bila ada cousins reunite, sembunyi bawah meja, nanti kita main camping Jadi apa yang terjadi pada Kak Sun ni, dia main sembunyi-sembunyi, lepas tu dia main hantu-hantu, cerita-cerita hantu. So semua cousins dah gather kat dalam tent, dekat dalam macam diorang buat serambi lah, dekat serambi diorang buat macam kemah gitu. Lepas tu semua cousins kat dalam, then one of the cousins menyamar jadi lembaga. So it's just a mimicking of that lembaga. And then diorang cerita-cerita hantu lah macam biasa. Lepas tu semua tak ada apa-apa, nothing happen. Diorang semua tidur. Pas dah tidur, masa lagi tidur tu, salah satu, one of them terjaga daripada tidur. Lepas tu dia nampak satu lembaga hitam dekat tenung semua yang lagi tidur tu. Terus dia tutup mata terus lah. Tutup mata dan tak nak tengok lagi. The next day, belum the next day. Masa yang dia ternampak tu, dia terjaga kan. Dia dah nampak, terus dia pekik. Dah pekik, then one of the family member, moyang dia lah. Moyang dia keluar, tanya, dah kenapa engkau pekik-pekik malam-malam? Lepas tu dia just tergamam Kalau kita nampak hantu masa budak-budak kan, kita macam buddy kan, orang panggil. Jadi moyang tu macam moyang dia macam halau lah that lembaga. Dia teringat this, cakap jangan kau kacau, jangan kau berani-berani kacau cucu cicit aku, mereka sedang bercuti, something like that lah. Alah, orang tua-tua punya cara halau. Lepas tu keesokan harinya, semua cousins dia dengan dia sekali kena marah. So kena ajar lah. Terus semua dah tak berani main apa-apa lagi malam-malam. Semua tidur terus lepas isyak, terus tidur, off lampu. Dah. Seram juga nampak lembaga dekat kampung macam-macam. Kampung lah. Sometimes. Even HDB pun ada apa? Betul. Di mana saja anda berada. Wow. Betul? Ni iklan
Okey, sekarang saya akan ceritakan kepada anda semua pengalaman peribadi saya ya. Silakan. Daripada zaman gemilang, Wow. zaman primary school sampai ke sekarang zaman mak-mak. Zaman parenthood. Okey, baiklah. Jadi teruskan Puan Mai. Cerita yang ketiga berdasarkan pengalaman semasa saya dalam lingkungan 9 tahun primary 3 lah Wow, lingkungan masa tu semua masa tu semua masa have fun, you know, that kind of age. Selalu nak score well in class lah ni semua masa dajal-dajal. Don't care about this and that Lepas tu dari satu hari tu baru balik sekolah. Saya tak tahu menahu. Masa tu belum tahu menahu lagi pasal apa sembahyang Cina lah. Maaf cakap sembahyang Cina, sembahyang agama-agama lain lah Okay, in short saya macam tak ambil kisah. So what happened was dekat that particular block where I was living kan ada you know during the 7th month the Chinese race and one of their religion lah, nanti diorang akan sembahyang and cocok or whatever that is lah, the joysticks and all and then they will offer, right? They will give offerings to their late ancestors. So their offerings kan macam to me masa tu menyemak because it's everywhere. So the path that I want to walk is the whole neighborhood is under upgrading. So the path that I wanted to walk was very congested with those offerings. So what I did was masa tu pakai baju sekolah semua bag sekolah kat belakang berat. Habis macam alamak, it's a very hot day. So jalan. Then I go and tendang everything. Tendang. So everything I tendang away to clear my path. So bila dah sampai block, then I feel very very panas, very hot. Lepas tu semua dah tak ada apa-apa. Then bila dah naik atas then it starts lah. Bila dah naik atas block, then if I'm not wrong, masa tu I couldn't really remember what exactly happened. This is all according to my mum punya cerita lah. Her recount her personal recount. So she told me that my both hands were lifted up, macam kita macam apa, macam dua-dua tangan ternaik, lepas tu mata terbeliak. Astaghfirullahalazim. Siapa-siapa yang takut mungkin awak terbeliak. boleh mute sekejap Lepas tu just tengok pandang ke hadapan je. And I didn't even say anything, didn't utter any word. So my mother thought it was just masa tu badan panas, berpeluh-peluh panas. So she thought it was just a high fever. But then bila tangan dah ternaik gitu, then that time nenek was staying with us lah. Then nenek cakap, ni bukan demam ni dah macam mungkin dia tersampuk. Apa kau buat Humairah pas kat bawah tu? Lepas tu my kaki ada apa? Ada Dena neneknya language lah that time. She sembuh tak boleh. My nenek is bidan kampung, so dia boleh ubatkan a little bit of macam benda-benda gini dia pandai lah dia ahli dalam bidang macam gini sedikit. So dia sembuhkan tak boleh. Lepas tu berubat secara tradisional tak boleh. Lepas tu dah give up, dah masa tu Humairah balik dalam pukul 12 tengah hari. Dah pukul 4 petang Umi kata budak ni dah tak boleh ni. Habis she don't know what else to do. She asked from my uncle. She asked the opinions from my uncle. After that, I think my mother managed to talk to me, but it wasn't me that time. Yeah. So that spirit lah maybe talk out to him, to her, that I actually kick everything and it's their food lah. So it was a sign. It was a rude gesture, I would say. So it's a very rude thing to do. Yeah, disrespect the dead lah. The dead people. You kick the food right that they are supposed to eat. So macam tak baik lah. So in short,
what my uncle suggested was during the phone call, Umi kata because my uncle last time dia banyak contacts dan banyak kenalan kat bawah dunia rumah, semua ada macam dia kenal tauke-tauke lah, banyak tauke. And there was one particular tauke yang dikenal who is also a very very loyal tua pekong. So dia ada dia punya own temple and dia tahu benda-benda gini semua. So they actually help lah. So what he actually proposed was he asked my mom to carry me naik van masa tu uncle yang paman yang drive lah. Dia drive kan to the temple and I have to say sorry. So masa tu Mara tak sadar kan. So my mom told me Umi cakap Umi sepak-sepak tak sadar, badan makin panas. All you have to do is just say sorry. So that Chinese uncle lepas tu bila dah sadar kan, dia cakap how the tua pekong help me was dia just tampal sekeping kertas sekeping kertas tu dia ada baca-baca ataupun dia macam ada Cina punya yang tulisan Cina yang macam lompat-lompat punya tu, nak stop dia lompat dia tampal kat say dahi. sorry macam itu then after that Okay. dia terus my both hands jatuh and pingsan. Then bila dah bangun baru they tell me like everything. Then nenek kasih air Yasin baca and then semangat semua pulih kembali. That is a very good pengalaman for me which I don't want my kids to go through. So mudah-mudahan dapatlah jaga and ajar dorang daripada start to respect all religions and jangan don't tenang take things sebarangan. lightly. Yes, correct. Kaki correct. Kalau orang tua cakap kaki jangan gotol. Macam gitulah kan. Mak-mak dulu tu semua macam pandai cakap tapi tak gerakkan mulut Ayo, I tell Umi kau jangan ngada. Kau siap kau balik nanti. Macam gitulah contoh je. Tadi tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa. Okey, cerita seterusnya. Then after that, number 4. Masa jadi nurse. Ini best tu lah. So kalau orang-orang yang sedang mendengar, if you are nurses, pasti awak semua akan ada cerita-cerita tersendiri lah cerita-cerita yang jadi, best. That time masa dapat tapi jangan sebut tempat betul, mana betul. Jangan salah Saya sebut. faham. Mampus orang tak nak pergi hospital ni. Masa tu orang menjadi time jadi dah start kerja semua, time jadi jururawat di dalam sebuah hospital di Singapura, di sebuah ward. It's a renal ward. Renal ward ni renal tu maknanya untuk pesakit-pesakit buah pinggang. Okay? Siapa-siapa yang ada kidney failure lah. Jadi most of them kalau dah critical, they will maaf cakap, they will end their life there also. Maksudnya macam dia akan mati slowly. Meninggal di situ lah Yes, meninggal di situ. Cakap beralas sikit Saya sudah cakap maaf cakap ya bang. Okay, dimaafkan. Dengar ya. Okay, lepas tu sekejap Okay, masa tu Umairah kena night shift. Okay, this patient memang selalu picit call bell dan suka minta tolong and dia kenal Umairah lah. So Missy is a nenek is a nenek Melayu kita juga. So masa tu saya masih remember bed 13. Okay, bila dah night shift tu baru masuk kerja. So bila ada orang press call bell, kita macam to straight go to the toilet. Masa tu that call bell come from the toilet emergency punya bell So I went to the toilet. Then after that macam biasa ni dah habis dah. Missy buka pintu Okay, then after that dah buka, semua tolak wheelchair. Then after that dah set. But then bila I come back to the bed was nicely done. Macam orang dah discharge gitu. So I didn't think of anything lah at that point of time. Then after that, it's exactly the same face. Nenek yang sama, gurauannya sama, dia senyum sama. Dia suka macam senyum sinis. Lepas tu nanti cakap macam kerja malam something like that Lepas tu
Ya Nek. Okay, dia ada habit drink Milo bila malam. So bila malam je nanti tanya nak Milo. Okay, so all nurses dah faham lah dia punya habit. Okay, lepas tu dah hantar dia dekat bedside. Then after that I just put away the wheelchair and do everything as normal. Then after that one of my colleague came, Mai, you go at just now. Ada call bell kan? Korang tak dengar ke? Then after that, call bell. Then I like, yeah, then what? Lepas tu call bell daripada toilet, female toilet. Then after that dia cakap, okay. Then after that, bed mana? Bed 13. Then terus dia, nenek lah, nenek Sat. I cannot say the name lah, nenek lah. Then after that, dia macam, okay, which nenek? Bed 13. Lepas tu, then after that, diorang macam, nenek bed 13 tu. Tadi pagi dah code blue. Okay, code blue in nurses punya lingo is dah meninggal. Okay, code blue means it's an emergency, so already pass on lah. Then after that I like jangan main-main lah. Baru tadi hantar pergi toilet berbual semua, and then dah nak buat Milo kan. Habis lepas tu dia Milo tu you minum lagi baik lah. Then I like, oh no, korang jangan main-main. Because I haven't had like this kind of experience life tau, in the whole of my life. So macam takut lah, macam seram sikit kan. After that okay, fine. So let's end that story there. So actually the nenek has already passed on in the morning. Okay. So bila Mera masuk night shift tu, I didn't got the time to check the records lah yet, because I was in a hurry lah. Masa tu dah patient dah emergency call bell kan, so cepat-cepat attend. So yeah, so you need to actually check first before you start your shift. So kalau ada emergency, tengoklah patient mana okay. So bila tak puas hati, dah tengok bed dia dah memang clean, dah memang macam as what I saw earlier, baru puas hati. Dia macam cepat-cepat baca ayat kursi, apa-apa ayat yang boleh. Masa tu betul. Lepas tu baru check dia punya record. Oh ya, yeah, okay. I believe you are now. So astaghfirullahalazim lah. Then after that I just get on my day. So hopefully tak macam encounter the same thing again lah. Mungkin dia punya Corin lah, nak tengok Umairah ke, rindu ke last lah. Muka cucu dia pun kita tak tahu kan. Mungkin cucu. Wow, tu pengalaman seram tu. Itu masa jadi nurse. Jadi kerja airport ada? Kerja airport tak ada. Masa tu masih youngsters kan. So mungkin dia segan sikit kot. Oh, puasan. So ni okay. Ni semua nurse masa 20 tahun, 22 gitu. Okay, sekarang kita move on to bila jadi seorang tenaga pengajar di salah sebuah tadika di Singapura. Wow, itu adalah sangat bagus sekali intronya ya. Silakan Cikgu Mai, silakan pengalaman yang berikut. All along daripada 20 tahun tu lepas jadi nurse tu dah kapok kan. Dah macam alamak tak nak lah night shift nanti. So kita berubah kepada jadi cikgu pula lah all the way sampai sekarang Alhamdulillah. Jadi daripada pengalaman jadi cikgu daripada dulu sampai sekarang, cuma ada satu pengalaman ni je lah yang sangat-sangat menakutkan pada diri saya lah. So masa tu actually preschool ni memang ada ramai cikgu-cikgu yang dah kena dan saya tidak percaya. Jadi bila dia ada banyak centers ya. Jadi salah sebuah center ni memang terkenal dengan makhluk-makhluk itu. Tapi di center saya tak pernah ada yang kena. Jadi saya yang pertama lah. Okay. So ceritanya begini ya. Masa tu kita childcare ni kita kena buat closing So it's 7 to 7. Jadi closing teachers usually 2. Tapi on that particular day one of them MC. So saya seorang I'm one of the staff, satu teacher and satu auntie.
this particular auntie ni dah leave before that. So it's it's a Muslim preschool So usually kita orang punya rutin memang solat maghrib dulu because dah pukul 7 kan. Yeah. Baru kita leave the center. So on that particular day, auntie ni dia kena leave early because the husband took her early lah. Okay. So pukul 7 dah terpacat kat depan sekolah, and it was a very quiet, it's a quiet neighborhood, in a quiet neighborhood. Then after that I was left alone. Okay, so preschool dia macam gini it's a very long rectangle. So on the other end is the office. Okay. And then on the other end is move tepi sikit. Nampak suami dia sorry, kat belakang. sorry. Masya Allah. Minta maaf ya semua. Okay. Tahu. Silakan. Macam alamak, tak censored tadi. Minta maaf. Ya tuan pengerusi. Silakan, principal nanti marah. Okay. Lepas tu it's a rectangle. It's a long rectangle. Okay. Over the other end is the office. Then the other end is our K2 classroom. Okay. Alamak. Are you okay? Abang okay tak? Okay dah. Boleh. Alamak, seramnya. Dalam seorang-seorang kat sini. Bilik. Tapi belakang ada orang. Dia dah masuk dalam bilik. Okay. Okay. Boleh nampak? Boleh. Okay. Boleh, clear. Silakan. Maaf. Ada gangguan sekejap tadi. Masa tu dah sembahyang maghrib dekat office. Lepas tu dah tutup lampu semua. Okay. So keluarlah, entrance dia dekat tepi office dia. So exit point pun samalah dekat situ. So dah keluar sekolah lampu semua dah matikan tau. Office nama lampu pun saya dah matikan. So kita dah activate alarm. Then after that jalan pass by nak pergi bus stop So ni dekat luar sekolah, jalan pass by. Saya lampu belakang tak tutup I thought I already matikan everything. Then after that tak puas hati kan, masuk balik. Bila nak masuk tu, usually the alarm will be activated. So I message my principal, madam, I need to go in back because one of the lights is not switched off. So dah masuk. It's a funny thing lah because the alarm didn't activate. So I managed to go in. I didn't activate the, macam kita nak masuk balik, kita nak kena deactivate the alarm first. Okay. Kan? Kalau tak nanti bunyi terus polis dah datang. Kan? So I didn't deactivate the alarm yet. So bila masuk, I pop my head. Tengok lampu dah tutup. After that macam, ya Allah, macam mana ni? The funny thing is, I already checked 2 times before I leave the center. Everything is already switched off. Okay? I go front and back lah. That's my routine bila buat closing. Then what happened next was I just quickly leave the center and then go out. Okay? That is the first story. Dia main lampu lah Lepas tu the second story was the same thing, closing. Lepas tu masa tu saya duduk dekat nursery class. Okay, nursery class is just beside the entrance. Okay, so that's my classroom. Okay, masa tu dah pukul 7.30. Okay, that time at that point of time aunty ada, tapi aunty kat dapur dekat tepi office. Okay, so everybody is dekat depan. So lampu belakang semua kita dah tutup. Kita tunggu azan maghrib. Okay, dekat my center ni ada 2 budak yang dah didiagnose with special needs. Okay, so these 2 children always cling on me. So dah biasalah dengar diorang berbual, cakap cicemai, and dia suka buat suara kucing. Bila dah imagine azan dah nak berkumandang, terus bunyi. Terus pusing. Then alamak, kenapa ni? Then and then these 2 children memang ada habit balik the last 2 yang akan balik lah. So macam I thought it's just playing games lah on my mind So I reassure myself back. I say cik, tadi these 2 boys lah, I tell the name, dah balik kan? Tak dia nak ambil kan? Dah. Lepas tu my auntie ni dia dekat dalam pantry dia lagi masak dinner untuk kita orang lah.
after maghrib, so usually makan sama-sama dan kita balik. So dah. Then after that dengar suara kucing tu satu kali. Then after that the second one was bila nak masuk toilet nak masuk toilet pergi ambil wuduk tu. The second thing dia macam brush dekat kaki. Ya Allah. Bodoh. The children Dia really sebelum love apa? to. Bersila dulu. Adakah anda takut abang? Tak ada. Kadang-kadang rasa bulu roma ni meremang. Okay. Lepas tu macam I quickly lift up my leg. Then macam ya Allah, dia ni kenapa? Lepas tu I teringat budak-budak kan nak balik. Astaghfirullahalazim. I just larilah masuk toilet then lock cepat-cepat. Lepas tu dah baca doa, tenangkan diri, ambil wuduk cepat-cepat then keluar. Lepas tu I go inside. Masa tu dah relax kan. Dan bilang cik cik pernah macam gini tak kalau buat closing seorang ataupun dengan teacher lain? Kenapa? Dia say, I told her everything. The story lah. Then dia kata kat dalam sini memang ada something lah. Tapi dia suka main-main je. Dia tak kacau orang. After that tak kacau orang. Habis dia gelecek kaki barang. Tu kan kacau tu. Bukan gelecek. Dia macam nak Dia bermanja. brush. Dia nak bermanja. Then I say macam these two lah, I quote the name to these two special children with added needs. We don't call them special, we call them children with added needs. Okay. They are this type of children memang manja macam kucing. And some of them likes to do this meowing sound, which is very very synonym to us lah. So semua cikgu memang tahu dia very manja. So macam heran lah. So these are the mysteries that happened to me masa tu Seram juga tu kalau kat sekolah seorang-seorang the brush tu. Yang main lampu tu lagi seram sebab I'm alone. Tapi yang tu macam at least ada reassurance kan daripada makcik yang cik cakap dia dah balik, jangan Tu takut, yang tak ada tu apa-apa. agaknya kucing tu try nak capai kot. Tak sampai tu. Mungkin juga. Mungkin Saya setuju dengan bahas anda. kita cuba kalau boleh jangan kita husnuzon. Ya, must be positive and kuatkan iman ya. Ya betul Okay. tu. Okay, cerita seterusnya. Boleh saya move on? Boleh move on. Jangan move on sekarang sebab tak nampak. Okay ada. Okay. Story yang ke-6. Ini masa ni baru dapat rumah. Okay, rumah kita memang sunyi tempat dia. The neighborhood is very very sunyi. And kita, Alhamdulillah, excuse me, kita berhadapan dengan industrial building. This industrial building will be very quiet bila weekends. Okay, so usually Saturday night it will be very very quiet. So at that point of time I was pregnant berapa bulan masa tu dah macam quite sarat lah. Okay. So I had a tiff with my hubby. Biasalah hormonal change lah Lepas tu kita macam gaduh-gaduh sayang lah macam itu. So macam Marah-marah nak sayang merajuk lah sana kita. merajuk sana merajuk sini. So keluar bilik, masuk toilet. Pas keluar toilet macam still tak nak masuk bilik kan. So I just berlegar-legar dekat window. Berlegar-legar. Okay. So just macam take a breather lah Okay. Lepas tu kita just macam menghayati embun malam gitu, which is not so good, I know. Yes. But that is what I did lah. So that industrial Aku dah building cakap is jangan usually, buat macam gitu. Okay. is usually kosong. Okay. Kosong. Then after that dekat I just macam up my neck lah. Lepas tu tengok, oh no. Then after that I look down back. Oh mendongak ke atas Yeah, up my neck, so it's mendongak ke langit. Lepas tu actually I didn't really look up at the sky. I was looking at the industrial building. Okay. Kenapa ada macam light still on. Usually light semua off kan. So So what I saw was dekat one of the particular unit dekat luar, dia ada aircon compressor unit kan. So there's something sitting on there looking at me directly. Masa tu Mangkuk. around 2 to 3 AM lah bang, I think. About there. seram situ. So nak emo-emo, kita diimukan balik lah masa tu. So macam mana nak describe Mudah-mudahan tak ada apa-apa lah Jangan okay. nak merepek.
Dia duduk je berbaju putih, rambutnya ikal mayang. Tapi tidak nampak mukanya. Paras wajahnya ditutupi dengan rambutnya ya. Wow. Dia tengok dekat Adakah bawah dia berseluar jadi jengki berkaki ayam duduk di situ oh no. Mau ni cuba nak elakkan rasa seram pada malam hari Sebelum pukul 12 tak apa cerita seram. Selepas pukul 12 jangan. Lepas tu saya cepat-cepat masuklah. Lepas tu suami saya tanya dah Rabi merajuk cepat ni. Then I just sleep lah macam kursi tidur. Lepas tu dia besoknya baru cakap what happened. Okay. After that, kata usually you merajuk very long, but then yesterday was a very very short one, so he wanted to know more, so I told him everything, the whole story and lah. lepas tu dia cakap dia pernah nampak juga. So sekarang dah tak ada lah. Mungkin masa pregnant tu macam halusinasi kot. Mungkin atau halusinasi. Misteri lah. Halusinasi. Wow, bagus sungguh pertuturan. Bagus bahasa Melayu anda halusinasi. Abang stop Cakap pasal pregnant. I cannot stop laughing. Okay, pasal pregnant kan okay, seterusnya. Ada lagi satu cerita. Masa tu pregnant juga. Wow. Okay. Yang nombor satu ke dua? Nombor 2. Masa tu just I think recently lah, a few months ago, cause I just give birth kan. So okay. Second one, masa tu is a very I would say that my body is very weak that time Yeah. The second one with Safia. Okay, my first one Sofia. Okay. So my routine usually will be mandi malam tau, tapi it's not good lah, but I feel very very restless at night, so I will usually mandi malam bila dah tidurkan Sofia. Okay. So I was very sure that Sofia is asleep dekat dia punya bed. Okay, she got this habit to peep at me when I'm showering, because I usually leave the door open a little bit in case dia nangis ke apa, kita boleh dengar kan. So my husband was not in that time, so dia balik lambat lah, pukul 2-3 pagi gitu. So that time baru pukul 11 malam, Sofia dah tidur. After that dah apa, normal routine mandi. Lepas tu alih-alih ada bentuk ni, betul-betul macam Sofia. Mama dekat. Astaghfirullahaladzim. Masa tu I didn't remember anything. I really forget. I think I forgot lah that Sofia is already asleep. Okay. I said, mama belum tidur. Then after that just tengok je for about 30 seconds dia tengok saya mandi. Dia macam after that mama dia tengok. Then I say go and sleep. Nanti mama go inside, okay? Then after that habis mandi, I think about 2 minutes later, dah cepat-cepat, dah tak sedar hati kan, because it's not safe for her to be alone outside. After that, cepat-cepat masuk bilik, dia tidur sedang snoring. So dia sedang tidur dan snoring. Yes. So I really remember that thing until I cannot talk to you in proper language. Minta maaf ya bang. Tak apa. Sebab pun pernah mengalami je juga ya. Saya pun pernah mengalami. Astaghfirullahaladzim. Seram. Baiklah. Lepas tu saya tengok dia lagi sound asleep. Macam ya Allah. And then that was cool. So I Mara tak percaya. Then I tried to macam tickle her ni semua. Then the way she react to me was very very lah. she's in deep sleep. Yes, it's correct. Yeah. So macam tak baru cakap dengan mama dah tidur balik macam ni Habis dah ada air basi semua. That means already sleep for quite some time Correct. So bukan that time macam degil sikit lah. Sometimes I never listen. So you and kakak told me to always leave the ayat kursi on, ayat ruqyah on at all times, right? Yeah. But usually if I want to sleep, I will off sebab nak save battery lah masa tu. But then it's a foolish choice. So kepada mak-mak yang sedang mendengar, kalau ada anak-anak kecil, tolonglah jangan off alunan ayat-ayat suci ni. Sebenarnya ia salah satu benteng untuk kita. So it's a mystery again, right? Yeah. So I don't know who's that. So it doesn't happen anymore to me lah right now after I heeded your advice.
So Ya. terima kasih ya kepada mentor-mentor kita, khususan abang kakak kita, ibu bapa kita dan seterusnya. Ya. Cakap Yalah. pasal budak kecil pun abang pun pernah mengalami ya. Sebab got one time tu baru keluar dari kakaknya baru keluar daripada toilet. Jadi dia pun cakap, siapa diri kat belakang tu? Rambut pendek, rambut tojang. Tapi padahal yang last kali dekat tepi sini, dia nampak macam shadow kat belakang. Jadi siapakah itu? Seram juga tu, malam tu tidur buka lampu. Tu yang seram. Sangat-sangat seram ya. Seram sebab dia punya height sama macam Wani punya height kecil. So Anak anda yang ketiga ya. ya. Mungkin para pendengar tak tahu. Abang saya ada 3 anak. Semua perempuan. Tak 1, perlu 2, 3. intro lah. Hai, malu. So the third one. Oh no. Itu yang paling Sangat-sangat seram. misteri. Yalah, yang first bila tengah tidur dekat dada. That time yang first masih dalam berapa bulan. Dia suara rock ni. So tengah tidurkan dekat kerusi, kat tilam, kat katil, tengah baring, tengah sandar. Tiba-tiba macam kalau kita nak tidur kan, kita ada macam satu stage where kita dalam hayalan baru nak terlelap. Betul. Tengah- Hayalan menjelma ya. Aku dah Ketika lupa. fikir Tengah menjelma. melayang. So tiba-tiba tengah terlelap tu ternampak, tersadar ada benda ni dia tengah crawl nak panjat katil nak grab. Astaga. Dia macam menunduk gini, dia try nak naik atas katil. Abang, can you stop it? Later I cannot sleep. Dia macam gitu, serius. Oh Terus no, ya Allah. straight away macam bangun tu baca ayat kursi. Tu tidur kan, tepuk-tepuk tidur balik. Itu yang paling seram tu. Macam dia dah macam kat mai kaki, dia nak cuba nak naik atas lagi, nak capai Isya kat atas. Tapi dalam alam dalam bawah sadar lah dia kata. Tu Separuh sadar. macam, alam bawah sadar lah. Oh lemak seramnya. Aduh. Tu yang seram Lepas dia. tu, adakah anda menguatkan alunan zikir dan selawat? Ketika itu ataupun kita belum ayat-ayat start suci? lagi buka lagu, buka ayat-ayat ni semua. Belum start bila nak. Tapi ni kita kat luar hall, macam mana nak buka ayat kuat-kuat kan? Faham. Ah, Jadi awak pun dengan ibu bapa awak jugalah ya, macam saya. betul. Biasalah, kita budak-budak muda ni. Baiklah, kita ke cerita nombor 8. Wow, dan 9. berapa banyak cerita hari ni. Adakah kita harus menutup tirai? Tak, silakan. Belum ya? Belum, Okey. belum. Cerita nombor 8. Ini berdasarkan pengalaman suami saya. Wow. Seorang pekerja penghantaran ya. So imagine delivery riders ni memang travel all the world. I mean around the island wide. not Tu around the motor world. ke kapal terbang Okay. Okay. So di sini dia mengatakan dia di Spooner Road. Memang ramai riders memang sinonim dengan tempat ini. Blok 1 atau blok 2 ya. Daerah mana tu? Jadi Spooner Road. Spooner. Road di Spooner mana? Road. Pandai-pandai Jalan dah cari Spooner Road dekat daerah mana? Tak payah bilang lah, tak apa kalau tak tahu. Blok 1, blok 2 ya. Okay. Around Tiong Baru, estate yang Kampung Baru, era estate yang macam lama-lama mungkin. Oh, okay. Okay, so mungkin bloknya sudah kena en blok lah. Sudah hampir kena en blok mungkin. Jadi apa yang berlaku, suami saya dia suka dengar earpiece dan bila dah malam dia suka tune in to Misteri Jam 12. Malam seram. Okay. Bukan nak promo tapi Jadi- cerita dia bagus. Okay, silakan. Betul. Jadi bila dah dengar salah sebuah cerita tu, dia macam dapat experience it live in front of his eyes. Okay. Masa tu the DJ yang bertugas sedang berbual tentang salah satu blok lah Tapi that blok macam dia tak sangka yang dia berada dekat blok tu sekarang. Masa tu. Oh. So dia Kira tengah nampak dengar tu, exactly. bila Yes. cerita dia pun kat blok tu juga. Yes. So it's like Wow. Coincidence macam coincidence atau dia jabu Ataupun dah memang dah jodohkan pergi ke blok situ.
So masa tu dah hantar makanan semua. Lepas tu whatever that Habis? is described, he saw it live through his eyes. Okay. So dia nampak 3 makhluk semua dekat rumah yang sama. Kejap Ha? Satu dia nampak Cik Kak. Lagi satu yang bergulung-gulung tu. Masya Allah. Okay. Lagi satu? Dan lepas tu bila nak exit dalam lift tu, lift terbuka, nampak seorang nenek. Nenek tu menyeramkan lah rupa berdasarkan apa yang dia describe pada saya. Pada saya memang menyeramkan. So Wow. nak saya describe? Tak payah menyeramkan, tak payah. Sebab boleh imagine sekarang sebab dah nak pukul 12 Okay. Now the next one, itu mungkin dah takdir dia dapat real life apa yang dia dengar. Yalah. Dan mungkin salah satu petanda yang jangan berani sangat sebab dia memang seorang yang sangat berani dan tidak mempercayai benda-benda ni semua. Ya, so mungkin dah takdir lah. Memang kadang-kadang kita harus berani tunjukkan. tapi ya kalau Jangan terlalu terlalu berani, berani, ya. Macam pasal rider, ada satu cerita ni adik-beradik kita juga nama dia betul. Muaimin. Min kalau nampak Min dia on the road selalu. Okay, dia pernah cerita yang dia pernah jalan ke Jalan Bahar punya area, nak masuk ke salah satu road. So itu di camp anda ya? Bukan, Bang? tempat expressway. Dia lupa, dia salah masuk road. Actually dia kena masuk the second junction, tapi dia belok the first junction. So bila dia belok tu, nasib baik tak ada kereta yang kat belakang. Sebab bila dia belok tu, tepat nak masuk merge lane, dia ternampak dia macam daripada dia just landing kat bawah tepi situ. Baru nak mendarat, nak jalan. So dia brake on the spot, dah angkat motor dia belok jalan belakang. Ke belakang pusing ya adik kita tu. Jalan nasib baik tak ada motor kat belakang. Sebab dia pusingkan motor dia jalan balik. Sebab dia nampak benda tu tengah terbang tapi tengah nak land kat merge lane punya area tu. I can imagine his face. Ya, then dia call. His cuak face. Ya Dia call, bang, tolong Muhammad boleh tak? Kenapa? Sebab ni korang hajar punya kakak ni. Ni cerita seram tau. Sempat call abang SOS. Muhammad tempat kedai kopi, kenapa? Muhammad pun nampak kakak dia turun tepat expressway, mak salah belok. Macam ya Allah, ni sekarang buat apa ni? Dia relax dulu kat kedai kopi, baru dia balik. Lepas tu lepas hantar tu dia balik. Ya Allah. Seram sangat. Macam ish. Lepas kat kedai kopi it's the same thing lah. Take a breather Tak kena. Usually orang-orang tu cakap kalau macam experience gini, duduk bawah blok ataupun isap rokok ke lepak kedai kopi. Jangan balik terus bang. Kalau tak nanti dia ikut. Kalau ikut balik kena biasalah. Ayat kursi 3 kul dan masuk dalam, tutup pintu, baca bismillah. Okay, ada cerita dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. The last one sama juga daripada Rafi suami saya. Dia masa tu dia bertugas kena hantar dekat White House Road. Wah. White House Road ni dekat-dekat dengan Stevens Road kalau tak salah saya. Okay, dia ada banglo tersadai okay, that time dah tahulah riders ni bila dah habis bertugas mereka akan lepak di kedai mamak dan take a breather isap rokok, berbual tentang pengalaman seharian macam mana ni semua. So dorang makan dekat Alferos ataupun salah sebuah kedai mamak yang terdekat lah sana. Okay. So salah seorang daripada membernya terasa motor berat bila dorang konvoi bila nak balik tu. Okay, so lepas tu masa tu dorang konvoi suami saya di belakang, kalau tak salah dia nombor 3, ada 4 orang. Jadi first, second, third, fourth. So the friend was on the second position. Rafi was on the third one lah So dia tak nampak apa-apa. So the friend yang second ni macam, masa berat ni korang letak extra helmet ke apa kat belakang aku ke dalam motor aku ke, something like that. Then after that korang macam just ignore. So there's this masa travelling on the road tu, there's this family car. The whole family members was inside the car. The car beam to them. High So beam macam bagi signal lah.
Okay, so bila diorang dah dekat, the car macam just remembers what my husband told me was all of them macam tercengang tengok the friendnya motor lah. Dia macam like, yes, dah kenapa kan? Macam diorang tanya lah like what's up, kenapa beam kita orang semua. Then terus they didn't say anything. They just sped off. Okay, speed off all the way. So bila diorang semua dekat Esso station, they berhenti untuk isi minyak. Baru dia ceritakan lah. Ada satu cik. That car was that car dah left lah, dah habis dah. That cerita dah habis. So diorang semua empat mamat ni, diorang dah dekat kedai apa? Esso tempat isi minyak. Ada satu pakcik yang bertugas. Pakcik ni warning diorang, all of them, macam jangan balik dulu sehingga tempat mana-mana After that diorang macam they are very puzzled, right? So they ask like kenapa cik? After that he signal to the motor yang affected lah. Dia macam cakap bawa mem ke tu, something like that. Bawa mem ke, you know, like then after that diorang semua macam kau baru balik kerja, mana ada bawa isteri ke girlfriend kan, you know, something like that. So macam then diorang macam like iyakan lah, okay. So diorang semua macam pergi berhenti somewhere. Then after that baru diorang balik. So yeah, dekat situ my husband cakap ada actually diorang lalu dekat tepi banglo tersadai. So that banglo memang terkenal dengan this type of macam something that follow anybody yang pass by there, yang tak baca according doa to him. Yeah, correct. Okay, if I have time, can I add one more story bang? Boleh, silakan. Kita ada masa okay, lagi. My husband ni dia so dia punya personality is dia memang panas baran. Dia memang daripada dulu susah nak control kemarahan dia. So bila dah kahwin all the way till now, not now lah, after baby nombor 2 dah kurang sikit. Dia memang bila tidur suka terpekik-pekik bila dia mimpi. So dia terpekik ni macam orang kena sawan. Sampai kadang-kadang anak-anak pun terperanjat. Saya pun terperanjat lah actually. So macam bila dibangunkan dia tak bangun. So bila dia next day bila dikejutkan bila dibangunkan dia tak bangun. Masya Allah. Tu macam malaikat. Belum lagi tiba ajalnya. Alhamdulillah. So bila dah habis, dia dah the next day. Okay. Bila the next day, dia macam I always call him lah every time bila dia ngigau we call it ngigau, but dia ngigau very teruk. Okay. So nanti tanya what happened, habis nanti dia cakap dia mimpi bermacam-macam mimpi. Okay. So this has been from kita kahwin until now. Okay. So we didn't know, and kita selalu macam gaduh tak habis. Sometimes for no reason I don't want to look at his face, and sometimes for no reason I get angry at him. So we didn't know what actually happened. Okay, dekat sini saya bukan nak macam malukan siapa-siapa, tapi ini satu pengalaman. Bukan nak aibkan lah kan. Betul. So untuk orang-orang di luar sana lebih berhati-hati. Okay, saya ni jenis yang suka percaya orang dan tidak memikirkan negatif terhadap semua orang, lagi-lagi rakan baik ataupun family member sendiri ya. Ya, betul. Ada satu ketika tu salah seorang rakan saya pernah datang ke rumah, and memang menjadi keramaian ataupun memang jadi naluri saya untuk menjamu mereka. Salah satu ni memang suka datang rumah, suka makan, suka just lepak lah, main dengan anak-anak Jadi saya tak mengesyaki apa-apa, tapi ini berdasarkan macam mana macam insting orang cakap. Okay? Naluri naluri, yes, naluri. So dia memang for no reason dia macam tak suka pada suami saya. So bila dia nampak suami saya, dia akan macam terus tarik muka dan nak pulang, nak balik. That's it. Like dah kenapa? Ni kan my husband. Then tak apalah kalau dia nak balik, I'll just relax lah kan, rumah kita kan. Of course lah dia kena balik sini. After that dia macam masa tu
saya mempunyai banyak masalah dengan husband saya dan saya pun tak tahu kenapa. So saya sentiasa bercerita. Ini salah seorang daripada teman baik saya ya. Saya sentiasa bercerita kepada dia segala hal peribadi saya dengan suami saya. Tapi tak termasuk hal-hal yang dalam bilik lah ya. Maaf cakap. Jadi setiap kali dalam pertemuan kita, kita akan bicarakan tentang kepribadian suami, tentang apa yang berlaku. Macam kita catch up lah orang cakap. Tapi every time bila saya macam sort of complain ataupun luahkan perasaan, dia akan sentiasa cakap minta cerai. Dan adakah seorang kawan baik bersikap demikian? Lama kelamaan bila suami saya macam tegur saya, kenapa asyik macam ini, kenapa asyik macam gini dan saya macam fikir yang something is wrong. Dan bila saya setiap kali saya seorang-seorang dekat living hall saya akan macam perasan seorang yang sedang memerhatikan gerak-geri saya, tingkah laku saya, termasuk time saya solat So bila sembahyang macam ada something yang dekat belakang. Something lah tak tahu apa. So bila dah ada satu hari tu saya macam terasa nak macam it's like tak tahu dah doa-doa mungkin Allah kesian lah sayangkan rumah tangga saya kot mungkin. So dia macam tergerakkan hati saya untuk check and fikir balik tentang kawan baik saya ni. Kenapa dia asyik macam cakap macam itu, and kenapa dia asyik suka datang rumah lepak for no reason. Sometimes lah, walaupun saya sentiasa invite dia, tapi sometimes bila saya tak boleh pun nanti dia bolehkan tau. Macam mana nak cakap, like dia yang initiate, I go your house just come lah, I'm here lah, something like that. Sebab saya dah memang selalu tak ada rumah, bekerja kan, busy. So kalau weekends datanglah. Lepas tu terdetik ke hati saya ya untuk check belakang pintu. Belakang pintu rumah memang saya hang keys, saya punya anak-anaknya hats topi. Bawah hats tu ada satu bungkusan. Ya Allah. Bungkusan tu bukan bungkusan saya. Bungkusan tu adalah pemberian hadiah daripada dia. Dia kata rose scent. Dia memang tahu saya suka wangi-wangikan rumah, wangi-wangikan everything lah. Kira macam sejenis wangi-wangian untuk digantung. Air freshener lah. Dia dalam satu kantong dalam satu set. And it's my favourite colour, pink. And dalam dia ada rose petals. Okay. And it gives out a very nice smell. So dia kata this is for you. I just remembered lah So for you and your household. Just hang lah kat belakang. Dia yang hang kan, not me Wow. So macam I just like masa tu I just never think of anything I think. So I just macam leave it there. Then on that particular day terdetik untuk check that thing. Okay. So dalam bungkusan tu dia macam bau sedap apa. Then dia macam tak tahu apa pasal that day I go and open that. Okay. Dalam itu ada, dalam bungkusan tu among the rose petals ada satu paku. Masya and Allah. Diikat dengan benang kuning So imagine ini paku So benang kuning tu dililit. Saya tak tahu apa yang dimaksudkan dengan benda tu. Tapi 100% saya tahu itu adalah syirik dan perbuatan kurafat perbuatan jadi sihir lah tu. Based on my knowledge InsyaAllah is correct lah. So that is salah satu benda tahyul lah yang tidak sepatutnya ada di situ. So at that point of time I was so shocked. Dia macam kalau dia nak letak paku, like my husband memang selalu letak benda elsewhere, okay? Paku takkan nak nak exact benang kuning semua. I don't even have a yellow thread. I only jahit with black and white thread at home. So that yellow thread is something lah. And then masa dulu-dulu masa kecil dah memang dibesarkan dengan dalam sebuah keluarga yang kadang-kadang kita tengok TV sama-sama, bicara sama-sama berbual, nanti Umi ataupun nenek akan cakap ni syirik lah, ni apa. So kita dah memang faham dah ada basic knowledge lah. So
macam saya tak tahu apa yang saya buat lah masa tu, just nangis ataupun sedih Habis apa buat But dengan I didn't give tu? up lah. I didn't give up. I just think positive. Mungkin dia tersalah sampul ke, ya Allah. I'm so naive lah like that. I am like that. So I just macam think positive. So I message her, awak ada this bungkusan, I just say the rose petals awak ada lagi. So I just ask her like that. Then dia tanya, kenapa So the kenapa is not an ordinary kenapa with question mark, a lot of question mark. Then after that I like, asal awak banyak question mark Saya nak letak banyak question mark. It's just me, what? I just asking you. Then dia macam, why keep on bragging me? Why? Then I like, relax lah. Orang tu tanya pasal tu kan kita punya favourite. Then I say like that lah, macam inside the WhatsApp. Lepas tu cakap, you want come my house or not? Kita masak kari ayam hari ni, your favourite, right? Then after that dia macam, no. The no is like no, full stop. Dia rasa macam I think dia dah dapat tahu yang dia punya secret is out kan. So dia macam tak nak. Then after that, Astaghfirullahalazim. But then I think this shouldn't be happening lah in relationships like this. Kita really trust our best friends, you know. Kita macam seikhlas hati, berbudi, tapi dibuat seperti ini macam kita feel very disappointed So I just let it pass. For so long dia memang tak datang rumah saya, tak nak contact, block semua. Then after that one day dekat Facebook, macam I dah berapa lama gitu, dah berapa bulan, selang berapa bulan, I just macam tanya apa khabar lah dekat Facebook bila ternampak dia punya profile. Cakap, okay tak? Kenapa alih-alih nak block kita ni semua? Dan terus dia cakap, totally it's not her, macam a total change of personality. Just not a normal her to respond lah. Dah tak berbahasa awak kita lagi. Dah macam tak mesra macam dulu. The response I get was, aku engkau macam aku stres dengan kau sebab aku tak dapat kebebasan lagi. Aku dah tak dapat kewangan kau. Kau asyik kena fikir pasal suami kau ni. Then like kenapa dengan dia ni? Abang rasa cerita betul lah ni. Allah, astagfirullahaladzim. Macam then I let her macam fikir balik lah our old memories Then I just macam minta maaf kalau I have hurt you before, and I think you have did this. So I really state whatever that is inside there. Then I say, if you really did it, I already macam maafkan. You don't need to like vent your anger to me. Actually I'm supposed to be angry, not you kan. Then after that I just say, well, accept your apology if you apologize. And then terus block. Then sampai sekarang dah tak ada kabar berita daripada dia. So I just husnuzon. Dan mungkin itu salah satu petanda yang macam macam Allah nak tunjuk yang saya shouldn't be too strict lah. Macam jangan terlalu percayakan orang, percaya pada insting. Correct. Dan kadang-kadang kita harus macam dengar cakap suami kita kadang-kadang lah macam orang tu cakap nasihat. Biar kita sombong, biar orang kata kita sombong. Walaupun dah ada rumah sendiri, saya rasa macam kita harus ada pendirian. Dan jangan terlalu percaya sendiri lah. It's a very disappointing episode for me because it's a friend that I really trust. Kita dah kenal dari zaman remaja dahulu. So budak tu very very not good thing. Okay. Then so moral of the story, like I would like to share lah a bit of a moral daripada segala perkongsian saya daripada tadi. Kita harus mempunyai tiga surah ni untuk benteng diri sendiri. Daripada muda saya memang dibesarkan dengan agama, alhamdulillah. Jadi have to practice and be consistent. So whatever that you are going through, whatever that you you are going to experience in future, nobody knows. So you have to just benteng diri sendiri lah. So pada semua pendengar, just make sure that you have these 3 cool. Kalau tak ada apa-apa
apa-apa kelengkapan pun, make sure 3 kul awak hafal dan sentiasa lazimkan di bibir anak-anak kita 3 kul dan juga ayat kursi. Betul. Yasin, hati Al-Quran tu harus hafal. Ya, alhamdulillah, insya-Allah. Itulah saja perkongsian saya pada malam ini. Terima kasih abang kerana sudi menjemput saya. Ya. Wow, pengalaman yang penghabisan tu ada seram sikit. Berdiri belum aku. Ya Allah, betul ni tak cakap bohong. Berdiri meremang rasanya. Betul-betul cerita, betul-betul tepat pada jam 12 malam. Aduh. Bagus sungguh tunjuk. Habis ada orang tanya. So Aida pun tanya, dan benda tu, tak tahu benda apa, benda bungkusan tu, apa jadi dengan bungkusan tu? Apa Mai buat? Saya buang. Buang ke sampah ke, just like buang kat tingkap? Actually I didn't think anything about it, so I just buang kat dalam tong sampah, ada ordinary bin. Oh, then after buang tu, after a few days, apa yang... Yeah, our relationships got really well. Macam I start to be myself back. Macam I got to be myself back. Macam saya memang orangnya pelembut kan. Saya memang lembut daripada dulu. And then saya memang macam tak suka berkasar, tak suka macam tengok muka orang habis terus cakap buruknya muka dia ni. But I said that to my husband, you know. Wow. That very I said that in my heart. I said that in front of him. Macam kenapa muka dia hitam sangat awak tak sembayang Then dia macam ada kenapa? So, you know, that kind of conversation, it has been prolonged since that episode yang benda tu masuk dalam rumah lah. I can't remember when exactly she hang that on the door, but I just like give it a miss lah masa tu. So betul. Yeah. And then right now I can be myself. I am very patient. Whatever that he do, I can be very patient with him, unlike last time. So Maksudnya kawan tu berpada-pada lah. Jangan invite orang yang macam pelik-pelik datang rumah lah. Sebab rumah ni kan tempat kita dengan family kan. Kalau kita invite orang yang tak kenal masuk rumah, dangerous juga tu. Part ni tak bilang tapi pula. Orang ni kenal. Tu yang kita maybe dia jealous lah. Maybe dia cemburu dengan cara kehidupan anda dengan suami, dengan ada anak kat rumah, dah dapat rumah. Kita tak tahu. Mungkin juga. Sebab dia memang single dan dia sentiasa cakap dia nak kahwin. She's very lonely mungkin. Mungkin kita tak tahu apa masalah dia. Tapi itu tidak membuatkan satu alasan yang jitu untuk anda menyakiti kawan anda sendiri ya, para pendengar. Betul. You have to jangan make your friends lose trust on you lah. That's my last word. Hargai persahabatan, hargai relationships yang kita ada so far after Allah can see everything, you know. Like whatever that you do, whatever you hide from your friend or your other people, Allah can see. So nanti kat sana jawab lah betul. Kat sini kita just maafkan je and just live the way we are. Betul? Wow, itu adalah satu nasihat yang baik daripada Mai. Habis lepas tu dah buang dan sekarang alhamdulillah semua dah okey lah. Alhamdulillah, the panas baran is still there, but I can really cope with it now better. Last time kita dua-dua panas. But I'm naturally not panas. You know me, right bang? So I think I don't know why that time I just remember that after Isyak. Then macam nak kemas rumah, lepas tu check benda tu. Macam asal nak alih-alih nak buka air freshener, you know, something like that. Mungkin it's stuck there. Memang like it's time to Tuhan nak suruh Mai find that thing lah. Mungkin benda tu untuk jatuhkan rumah tangga Mai supaya jadi macam sama dengan dia, you know. Kita pun tak tahu kan masalah dia, kenapa dia tak ada pasangan. Kita doakan yang terbaik je lah. True. Correct. Okay, ada pesanan apa-apa tak dengan... Okay, ni Puan Tina ada cakap, adakah bila dia buang benda tu keluarga anda dah okey ke? Puan Tina? Cik Tina. Alhamdulillah cik. My relationships got better with my husband. As I say, the panas baran is still there, tapi I can cope with it better.
If not, kita dua-dua memang panas. So dia cakap A, saya cakap A, saya cakap A, saya cakap macam betul-betul double A, triple A. Tapi bila sekarang, I can understand where he's coming from and I can relate it back and be gentle, be calm and cope with the situation. So macam senang kata dia api, saya air. Macam tu lah. So kalau saya tengah marah, nanti dia akan jadi air. Macam itu. Betul. Bagus lah kalau gitu. Jadi ada apa-apa yang last yang food ration tu Mai nak ceritakan, nak cakap dengan boleh advertise saya bang. Terima kasih di atas platform ini ya. Saya sangat menghargai anda. Silakan ya. Okey, baik. Saya ada membuat satu food rations project. Ini dikhususkan untuk anak saya yang Sofia. Sofia berusia 3 tahun sekarang. Dia berjinak-jinak untuk buat this food rations mini project. So apa yang kita buat actually daripada dulu masa zaman remaja saya memang aktif volunteer di persatuan-persatuan. So kita nampak macam mana proses pembahagian rations kepada keluarga-keluarga yang memerlukan. Jadi sekarang is an independent initiative from me, kirakan my family lah. So nak jinakkan si Sofia ni untuk buat give back to the community. So jika anda ada ahli keluarga ataupun ada kelapangan rezeki mungkin anda boleh macam sponsor ataupun contribute anything. You can seperti help apa? us. You can help us in contributing dry food rations, food items, food products, or maybe sponsor them Ramadan meals. InsyaAllah this year we are targeting 20 families. We are going to help 20 families. Okay, so kita akan taja dorang dengan Ramadan meal. Mungkin pada hari itu kita akan kasih dorang bubur ataupun biryani, something special for them. Because these needy families, they don't usually have a luxury life. They usually eat biskut kering, with salt. Just bubur, salt, kicap, Yeah, so mungkin dalam bulan Ramadan ni kita is a very good opportunity for us to let them taste. Sometimes kita tengok Facebook kita nampak juada-juada yang macam gini untuk yang orang-orang kaya yang boleh beli. Jadi mungkin anak-anak diorang pernah nampak and diorang mungkin teringin teringin nak makan. So mungkin we make their dream come true. So siapa-siapa nak sponsor ataupun nak sumbang any amount of money, we also accept monetary donation. And also we target on prayer essentials ataupun perkakas atau pakaian solat untuk anak-anak ni, anak-anak yang kurang bernasib baik ni. Mungkin telekong ni diorang dah pakai 5-6 tahun, siapa tahu. So nenek-nenek atau atuk yang ada chronic illnesses. So kita ada 20 keluarga yang various come from various demographics. That means some of them are ill, some of them cannot work, some of them are sole breadwinners of their family. So kita boleh bantulah, hulurkan tangan, bantu sama-sama. Sikit demi sikit kita dapat menjadi bukit, menjadikan benda tu, tajaan kita tu jadi bukit. So Alhamdulillah now we have a lot of HBBs coming in to sponsor some of their food lah. Alhamdulillah. So rations are already macam packed. So siapa-siapa yang nak sponsor ataupun nak contribute atau we accept monetary donation also, you can just PM me ataupun PM my abang over here. Then we can see lah macam mana nak bantu. And we can really appreciate your help. contact through your Instagram. Sure, you can just contact me through my Instagram UMAII space LAA. For monetary donations, you can just abang later you help me put my number there lah. Pay now me ataupun you just pay now me at my mobile 888-70907. Okay, very simple to remember. Macam ejen rumah. Jadi so far dah berapa rumah yang dah dapat? And how you select all this family? Because it's not a profitable organisation ni sendiri yang nak menolong, membantu orang-orang susah. Jadi macam mana my filter out siapa needy yang paling dia ni nak perlukan duit lebih. How you give out the rations? Betul. It's an independent course. So what I did is I iklankan my course ni to a Facebook page, Blessings for Muslims Needy. So many of them answered lah, responded with a lot of hope
But then again, kita memang tak boleh dapat bantu semula. So mudah-mudahan some other organizations can bantu them lah. So what I did was I filtered them through my priority punya criteria. So I prioritize chronic adults with chronic illnesses, elderly with chronic illnesses, sole breadwinners means like ibu tunggal ataupun bapa tunggal yang ada lebih daripada satu anak. So if I look through their profiles and they are HBB ataupun dia punyai pendapatan walaupun sedikit, so kita bagi peluang pada the next one lah. So macam itu. So for example, I receive one comment So saya ibu tunggal kepada seorang bayi berusia 18 bulan ke apa-apa tak boleh kerja dan okay. Tapi bila I look through the Facebook, saya bukan judge tapi saya pergi dengan naluri. I go by my instinct So I saw macam dia ada sedikit pendapatan lah. Dia jual macam dress ke, if you can support yourself and your child, that's okay for me kan. Macam at least you have something. And then dia also tinggal dengan mak bapak dia. So orang tua boleh bantu. The mak bapak is macam working ke and they live quite a decent life. Macam boleh pergi supermarket, ambil gambar, boleh pergi Gardens by the Bay, ambil gambar. Okay, so that one I can sell out from my list. Something like that lah. Better lah gitu. Sebab bagus lah kalau gitu. Jadi so far macam mana sambutan orang banyak donate? How about like delivery punya orang-orang nak hantar tu? Tak mungkin? Yes. Thank you bang for reminding me. For now, Alhamdulillah sambutan dia very very memberangsangkan So kita ada banyak, not banyak lah, dalam 4 HBB yang have come forward to sponsor. 2 of them sponsored fully, 2 of them sponsored half. So kita have to fork out a bit of money lah. Kita macam bagi, because we also want to help the HBBs, right? So kita macam offer, how about you give me some discount? Because I'm also helping this family. So if you also want to do your part as an amal, right? So you can also gain a bit of pahala lah. So they give us like 20% discount atau ada yang bagi setengah price. So ada kuih, ada satu HBB ni yang buat kuih raya Dia dengan murah hati dia memberikan setengah daripada 50 pieces kuih satu botol. Dia jual $22 tapi dia bagi saya $11 je khususan untuk 20 families ni. So $11 times 20 awak kira sendiri. That is a very great discount kan. So at the same time dia pun nak membantu dan saya pun dapat bantu dia. So kita punya cost macam gitulah. It's a cycle. Yeah, it's a cycle. Kita dah biasa grow up susah, jadi kita tahu apa orang susah rasa. So kadang-kadang kita tak nak anak-anak kita rasa, tapi kita nak diorang rasakan suasana menjadi orang susah. Jadi kita exposekan anak-anak kecil kita lah dengan ni. And then for the delivery, I personally will be delivering it with my daughter. So my daughter will get to see how they live in this. Some of them, majority of them are living in rental flats. Awak imagine keadaan yang hiruk pikuk dalam rumah. Satu rumah L-shape, ada 5-8 anggota keluarga tinggal dalam ni. Boleh imagine tak? Dengan kekurangan makanan, kekurangan bil elektrik dan sebagainya. So only Allah knows their struggles. We are here just to help them. Dan kalau kita boleh help them every month pun kita mesti nak help. Tapi alangkah pahitnya sebab kita tak boleh help them every month. Betul, so why not make their Ramadan a special one, right? InsyaAllah so, mudah-mudahan the delivery, you can also help in the delivery. If you have any mode of transportation with your family, you can help us. We will give you 1 or 2 locations lah each. So yeah, if you really want to help in the delivery distribution, it will be on 25th April insyaAllah in the afternoon. So if you want to help us collect the Ramadan meals from our HBB blessers, you are also welcome to give your service. If not, then me and my husband will be collecting, packing, and then we will be distributing to the needy families in the afternoon. If you are there to help us, Alhamdulillah, is much better lah. We really appreciate your help. Yeah. Wow. So delivery dan going to their visits
and giving them the rations. Dan you also can help us if you really want to help but you don't have any kelapangan masa. You can just give them, can just text me, oh I want to give them duit raya or for their children, $2 dalam satu sampul. Kalau kanak-kanak macam ini boleh memeriahkan lagi diorang punya hari lah Suasana kalau dia Ramadan. lah. Ya, Yes. betul. They really appreciate whatever that you give. Even not even sekampit beras, even small Oreo biscuit gitu diorang dah macam thank you Kak, thank you Cik. Yes. It's very very heartening. It's very disheartening to see all this. Yeah, but then that is the reality of life. Apa yang kita boleh buat, kita bantulah. InsyaAllah. Mudah-mudahan semua blessings diberkati InsyaAllah. And awak pun. Terima kasih kerana memberi saya ruang dan platform untuk memeriahkan saya punya kos ni Wow, free advertisement Okay, awak nak kasih shout out kepada HBB yang telah membantu supaya nama HBB mereka senang dicari. Jadi insyaAllah orang akan order daripada mereka juga. Okay, boleh insyaAllah. Some of the HBBs have requested me to remain anonymous sebab diorang nak pahala yang lebih. Tapi there's one particular HBB yang betul-betul macam saya senangi Dia adalah adik saya sendiri, which is Muhaimin. Dia ada jual air katira. So katira dia memang original. Memang air katira original daripada resepi turun-temurun daripada nenek, daripada ibu saya sendiri Jadi sudi-sudilah pergi visit Instagram @minkatira. Dia dah tukar nama Instagram dia juga, MINKATIRA. Dan sponsor saya untuk untuk telekong ke apa? Dia seorang HPB. Baker's Touch by Dila Isabella, if I can remember. Yeah. Then after that, one more is Kak Aida, dia memang buat kuih raya every year punya. That is one of my auntie lah dekat my preschool last time. So Kak Aida ni, she goes by the name on Instagram Siti Aida More Creamy. Yeah. Siti Aida More Creamy. Orderlah daripada dia. And then we have a few kind donors who have came forward to give us monetary donations also. We really thank them a lot Mudah-mudahan mereka akan diberkati dan diberi pahala And to my friends, my close friends, to my family members especially who have supported us in this cause, we really thank you from the bottom of our heart Alhamdulillah, thank you. May Allah bless all of you always. Yes, everyone who has helped, who has not helped, yang terdetik nak help pun tapi mungkin ada keberatan sikit, mungkin kita ada personal problem tak apa, doakan je, mudah-mudahan this cause will beransur dan akan dilanjutkan pada tahun-tahun yang mendatang mungkin insya-Allah betul insya-Allah. Kepada HBB yang telah membantu untuk mengurangkan ataupun memberi orang-orang yang tidak berkemampuan untuk mendapat merasai kenikmatan dalam dan kelazatan makanan dan kenikmatan dunia temporary ni menyumbang. Okey, pada itu sajalah pada malam ini. Terima kasih Mai, jangan hang up dulu, kita akan berbual sekejap lagi. Okey, sekejap mana ni? Pastinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih semua kerana menonton Sembang Tengah Malam. Itu dia daripada Mai dengan cerita-cerita seramnya. Sekarang sudah masuk waktu 12.24 malam. Dah offline ke belum bang? Okey, lepas itu selamat menonton dan like, subscribe dan share Wey, susah betul nak dapat 1000 subscriber ni. Selamat malam, terima kasih. Hingga berjumpa lagi. Hauslah pula. Terima kasih kerana menonton Sembang Tengah Malam. Like, share dan subscribe ke Sembang Tengah Malam. Selamat menonton. Ini adalah rancangan Sembang Tengah Malam. Jangan terlalu taksub ataupun percaya apa yang diceritakan oleh tetamu-tetamu undangan. Semoga terhibur.